Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada semua murid-murid. Jadi hari ini saya akan mengajar subjek PJPK untuk tingkatan 5. Tajuk pada hari ini adalah kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Subtopiknya adalah kapasiti aerobik dan kelenturan. Jadi saya harap pelajar-pelajar semua dapat menumpukan perhatian apa yang akan saya terangkan sebentar lagi. Baik, standard kandungan yang pertama adalah melakukan senaman kecergasan fizikal mengikut komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Kalau diikutkan, sebenarnya ada 5 komponen di dalam kecergasan fizikal, tetapi pada hari ini saya akan sentuh 2 komponen sahaja, iaitu kapasiti aerobik dan juga kelenturan. Baik, yang kedua mengukur tahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Yang ketiga, mengaplikasikan pengetahuan prinsip kecergasan dan strategi bagi meningkatkan kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Yang keempat, mengaplikasikan konsep, prinsip dan strategi dalam pentaksiran kecergasan fizikal. Yang kelima, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Yang keenam, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawabkan diri semasa melakukan aktiviti. Yang ketujuh, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti. Yang kelapan, membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Yang kesembilan, memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Baik, ini apa yang akan kamu dapat selepas habis saja kamu belajar tajuk ini. Jadi mengikut kesesuaian semasa, jika kita boleh aplikasikan apa yang kita belajar hari ini, kita boleh aplikasikan di tempat yang selamatlah. Okey. Seterusnya, yang pertama adalah kapasiti aerobik. Kapasiti aerobik merupakan keupayaan maksimal kandungan oksigen dalam darah yang dipam oleh jantung ke seluruh anggota dan kumpulan otot-otot besar badan ketika melakukan aktiviti fizikal, iaitu Piscatello, Arena, Ribby dan Thomson pada tahun 2014. Ini bermaksud sekiranya kita melakukan aktiviti yang memerlukan kapasiti aerobik yang sangat tinggi, kita memerlukan oksigen yang sangat banyak di dalam badan kita supaya oksigen tersebut dapat dipam oleh jantung ke seluruh anggota badan kita. Jadi sekiranya oksigen kita mencukupi, badan kita boleh mengikut aktiviti yang dijalankan. Sekiranya oksigen kita tidak mencukupi, badan kita akan jadi lemah dan penat dan tidak berupaya untuk meneruskan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian yang berkaitan dengan aerobik. Sebagai contoh saya boleh bagi jogging, lompat tali, mendaki dan sebagainya. Itu antara aktiviti yang melibatkan aerobik. Jadi antara latihan yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan kapasiti aerobik adalah latihan jeda berintensiti sederhana tinggi. Sebenarnya terdapat banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan kapasiti aerobik. Sebagai contoh, berenang, berjoging, berbasikal, mendaki dan sebagainya. Sangat banyak. Okey, jadi hari ini saya akan sentuh satu sahaja latihan yang meningkatkan kapasiti aerobik, iaitu latihan jeda berintensiti sederhana tinggi. Apa itu latihan jeda? Latihan jeda dalam erti kata lain boleh dipanggil interval training, bermaksud latihan itu diselang-selikan dengan latihan lain. Sebagai contoh, saya bagi dua latihan. Latihan yang pertama adalah berjoging, latihan kedua adalah lari pecut. Jadi latihan pertama kita akan berjoging dalam masa 1 minit, kemudian kita selang-selikan dengan lari pecut selama 30 saat. Jadi kita buat dua latihan itu berselang-seli tanpa henti sebanyak 5 set. Itu dipanggil latihan jeda ataupun interval training. Baik, yang kedua melibatkan tenaga aerobik dan juga anaerobik. Sebagai contoh, tenaga aerobik ni adalah kita menggunakan tenaga dalam jangka masa yang panjang. Sebagai contoh, jogging. Kita berjogging dalam masa 1 minit. Anaerobik pula, kita akan menggunakan tenaga dalam jangka masa yang pendek. Sebagai contoh, lari pecut. Lari pecut berapa lama? Mungkin 10 saat, mungkin 15 saat atau mungkin rendah lagi 5 saat. Okey, jadi itu yang dimaksudkan dengan anaerobik. Jadi latihan jeda ni lebih kepada menggabungkan kedua-dua tenaga tersebut. Yang pertama tenaga aerobik dan juga aerobik. Okey. Yang ketiga, meningkatkan kualiti kesihatan dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular seperti masalah jantung,
hipertensi dan juga stroke. Jadi sekiranya kamu terdapat ada penyakit-penyakit seperti yang dinyatakan, kamu bolehlah melakukan latihan jedah berintensiti sedana tinggi untuk meningkatkan kapasiti aerobik kita. Yang keempat, membantu dalam penurunan dan kawalan berat badan. Kita lihat pada contoh. Kita lihat pada kadar nadi latihan yang disarankan adalah 70% sehingga 80%. Tempat latihan, trek 400 meter, padang bola sepak, gelanggang permainan atau taman rekreasi. Jangka masa latihan selama 20, 25 hingga 35 minit. Frekuensi latihan 3 hingga 5 set setiap sesi. Sekiranya kamu tidak mampu untuk melakukan 5 set, bolehlah kamu melakukan sebanyak 3 set sahaja. Ulangan latihan sebanyak 3 atau 4 kali seminggu. Jadi kita tengok apa contoh latihannya. Baik, kamu tengok terdapat 4 kon A, B, C dan D. Jadi kon dari kon A ke kon B jaraknya adalah 20 meter, sama juga dengan kon C ke kon D jaraknya sepanjang 20 meter, manakala jarak kon B ke kon C dan juga kon D ke kon A jaraknya adalah sepanjang 40 meter. Jadi terdapat dua latihan yang perlu dilaksanakan, iaitu daripada kon A ke kon B sehingga ke kon C sehingga ke kon D. Pelajar dikehendaki untuk berlari striding, maksudnya berlari dengan langkah yang besar sehingga kon A sehingga ke kon D. Jadi bila sampai kon D, pelajar dikehendaki untuk berjalan sahaja sehingga ke kon A. Apabila sudah sampai di kon A, pelajar kena buat semula lari striding, iaitu lari langkah besar daripada kon A sehingga ke kon D, dan kemudian ulang semula berjalan sampai ke kon A, kemudian ulang semula berlari. Baik, jadi latihan ini boleh dilakukan berulang-ulang kali. Jadi ulangan 3 kali satu set, maksudnya 3 kali pusingan boleh. Sekiranya kamu boleh melakukan banyak lagi pusingan, kamu boleh tingkatkan kepada 5 pusingan, 7 pusingan atau 10 pusingan sekalipun, ikut kepada kemampuan kapasiti aerobik masing-masing. Jadi boleh dilakukan, apa yang disarankan adalah 3 kali setiap satu set, boleh dilakukan sebanyak 5 set. Kekerapan dalam seminggu kamu boleh lakukan 3 hingga 4 kali. Jenis aktiviti untuk pertamanya adalah berlari. Cuba buat berlari dahulu. Sebenarnya kamu boleh berbuat macam-macam aktiviti lain. Sebagai contoh, aktiviti pertama kamu boleh buat tekan tubi. Aktiviti kedua kamu boleh buat naik turun bangku. Jadi kamu boleh buat tekan tubi sebanyak 15 kali, kemudian naik turun bangku sebanyak 1 minit. Buat perkara itu berulang kali. Berulang kali dalam 5 set, kemudian ulang semula. Baik, maksudnya latihan ini boleh divariasikan, boleh dipelbagaikan, bukan sekadar berlari sahaja. Okey. Baik, yang kedua adalah kelenturan. Kelenturan ialah salah satu komponen kecergasan otot berdasarkan kesihatan yang memainkan peranan penting dalam kualiti pergerakan seseorang semasa menjalankan aktiviti kecergasan. Baik, kelenturan ini bukan sahaja penting kepada para atlet, para ahli sukan, malah penting juga kepada semua orang. Okey, sekiranya kita hendak membuat kerja-kerja di rumah seperti menyapu, kita kena bongkok sikit badan mungkin. Seperti kita untuk menyiram pokok bunga ataupun kita hendak mengangkat barang dan sebagainya, semua itu memerlukan kelenturan. Sekiranya kita tidak ada kelenturan, badan kita akan cepat terasa sakit disebabkan otot-otot kita tidak ada regangan. Otot kita tidak mampu untuk membuat aktiviti-aktiviti tersebut dalam jangka masa yang lama. Baik. Poin yang pertama adalah keupayaan pergerakan otot-otot, sendi-sendi, ligamen dan tendon secara khusus. Ini maksud kelenturan. Okey, maksudnya setiap body kita, setiap bahagian badan kita mempunyai kelenturan. Tangan kita ada kelenturan sendiri, lutut kita ada kelenturan sendiri, paha kita ada kelenturannya, pinggang kita ada kelenturannya, belakang kita pun ada kelenturannya sendiri.
Latihan kelenturan boleh berlaku secara statik dan dinamik. Latihan secara statik diukur dalam tempoh masa tertentu, manakala latihan kelenturan secara dinamik berdasarkan bilangan. Maksud latihan statik diukur dalam tempoh masa tertentu, maksudnya contohnya kita buat dagangan sebelum melakukan aktiviti sukan. Contohnya sebelum kita nak bermain bola sepak, kita buat aktiviti dagangan. Kita buat dalam masa seminit, dagangan tangan, dagangan kaki dan sebagainya. Kalau kelenturan secara dinamik, kita bergerak. Okey, bergerak sebagai contoh, kita memusingkan tangan kita sebanyak 10 kali. Okey, itu caranya. Faham? Okey. Baik, yang pertama kita pergi kepada back up, iaitu lentik belakang. Jadi ini antara aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kelenturan dalam badan kita. Ini adalah contoh gambar rajah back up. Kemudian otot-otot yang terlibat adalah trapezius, deltoid, latissimus dorsi dan external oblique. Jadi otot-otot ini adalah terdapat di bahagian belakang badan kita. Jadi latihan kedua yang boleh meningkatkan kelenturan kita adalah calf dynamic stretching. Gambar rajah yang pertama, kalau kamu lihat, lutut kanan dia bergerak ke hadapan, kemudian beralih kepada gambar rajah yang kedua, lutut kiri pula bergerak ke hadapan. Jadi benda ini dilakukan selang-seling, lutut kanan ke hadapan, lutut kiri ke belakang, lutut kiri ke hadapan, lutut kanan ke belakang. Dilakukan selang-seling berulang kali, mungkin dalam 15 kali, mungkin dalam 20 kali. Jadi otot yang terlibat adalah gastrocnemius. Gastrocnemius ini adalah di bahagian betis kita. Soleus and Achilles tendon. Achilles tendon ini penting. Okey, Achilles tendon ini penting untuk menampung keupayaan kaki kita untuk menampung berat badan kita. Seterusnya, hamstring dynamic stretching. Kamu lihat gambar rajah pertama di mana dia sedang berdiri sebelum melakukan aktiviti. Kemudian gambar rajah kedua, kaki kanan dilajakkan ke hadapan. Baik, kemudian berdiri semula, melakukan kaki kiri pula. Okey, dilakukan selang-seli. Jadi otot yang terlibat adalah gluteus maximus. Gluteus maximus ini adalah otot di bahagian punggung kita. Kemudian hamstring, iaitu pecahan otot hamstring adalah bicep femoris and semitendinosus. Okey. Latihan yang keempat adalah groin dynamic stretching. Kamu lihat gambar yang pertama, dia sedang berdiri. Kemudian gambar kedua adalah dia mencangkung, separa cangkung. Okey, kalau erti kata lain, latihan ini dipanggil squat. Okey, latihan squat boleh menguatkan groin kita. Jadi, apakah otot yang terlibat dalam membuat latihan ini? Yang pertama adalah gluteus maximus, punggung kita, adductor magnus and semimembranosus. Latihan yang kelima adalah regangan silang dinamik dada dan bahu. Jika kamu lihat, ini gambarnya di mana yang pertama, pelajar ini mendepakan tangannya, kemudian menutup tangannya dan melakukannya berulang kali. Jadi otot yang terlibat adalah trapezius, deltoid, pectoralis major. Pectoralis major ni adalah otot dada kita. Deltoid ini adalah otot bahu kita. Jadi ulangan yang dicadangkan adalah sebanyak 20 kali. Buat perkara ini sebanyak 20 kali berulang kali dan melakukannya sebanyak 3 set. Maksudnya kelima-lima latihan yang disarankan tadi, kamu boleh buat sebanyak 20 kali dan melakukannya sebanyak 3 kali. 3 ulangan, 3 set. Jadi kekerapan dalam seminggu kamu boleh buat 3 kali ataupun lebih. Jadi kesimpulan yang terdapat yang kita belajar hari ini adalah kedua-dua komponen ini adalah amat penting dan diperlukan untuk setiap sukan. Kalau ikut logik, setiap sukan memang memerlukan kapasiti aerobik dan juga kelenturan. Semua sukan memerlukan dua-dua komponen ini. Sebagai contoh, saya bagi contoh rugby. Rugby, kapasiti aerobik memang diperlukan. Mereka berlari sepanjang masa. Jadi mereka memerlukan kardiovaskular, aerobik, kapasiti aerobik yang sangat tinggi. Kelenturan, mereka memerlukan fleksibel itu untuk membaling bola, untuk melompat, untuk menangkap dan sebagainya. Rugby. Contoh lain, badminton. Badminton pun perlu. Kapasiti aerobik mereka perlu untuk perform lebih jangka masa yang lama. Okay? Dan kelenturan pun mereka perlu untuk mereka melakukan smash,
untuk mereka menerima servis daripada pihak lawan, untuk mereka membalas pukulan lawan dan sebagainya. Itu semua adalah melibatkan kelentoran. Contoh aktiviti sukan lain, berenang. Berenang, kapasiti aerobik sangat-sangat diperlukan, dan juga kelentoran. Kelentoran juga sangat diperlukan. Sekiranya kamu tidak ada kelentoran untuk berenang, kamu berisiko tinggi untuk mendapat kecederaan. Okey, sebab apa kelentoran penting? Bagaimana mereka hendak membuat breaststroke, bagaimana mereka hendak membuat squat lentang dan sebagainya. Jadi banyak sukan, bukan banyak sukan. Semua sukan memerlukan kedua-dua komponen ini. Walau bagaimanapun, ada juga sukan yang memerlukan komponen-komponen tertentu dengan lebih tinggi. Contoh sukan yang memerlukan kapasiti aerobik yang tinggi, sebagai contoh, marathon runner, pelari marathon. Pelari marathon tidak dinafikan kapasiti aerobik mereka amat diperlukan, lebih tinggi daripada kelentoran. Maksudnya, yang paling utama dalam sukan ini adalah kapasiti aerobik. Kalau kapasiti aerobik tak tinggi, macam mana kamu nak berlari dalam 2 jam? Macam mana kamu nak berlari 60 km? Macam mana kamu nak berlari 100 km? Dan sebagainya. Okey. Jadi ini antara sukan yang memerlukan kapasiti aerobik yang sangat tinggi. Contoh lain sukan, bola sepak juga memerlukan kapasiti aerobik yang sangat tinggi. Macam mana kamu nak bermain bola dalam masa 90 minit? Kamu memerlukan keupayaan jantung yang sangat tinggi untuk kamu berlari sentiasa. Berlari, menyepak bola, itu semua memerlukan kapasiti aerobik yang sangat tinggi. Tapi mereka masih lagi memerlukan komponen kelenturan, tetapi kapasiti aerobik yang sangat diperlukan, yang paling diperlukan. Okey, seterusnya ada juga sukan yang memerlukan kelenturan yang tinggi. Kelenturan yang tinggi berbanding kapasiti aerobik. Contohnya gimnastik. Kelenturan mereka lebih utama daripada kapasiti aerobik. Gimnastik juga, kelenturan mereka lebih utama daripada aerobik. Jadi saya harap kamu jelas dengan penjelasan saya. Saya harap pelajar-pelajar semua faham apa yang saya terangkan pada hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, pelajar bolehlah kemukakan soalan di ruangan komen, dan jangan lupa terus untuk terus support saya, untuk saya kongsikan lagi ilmu yang saya ada. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.